ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 6 5 6 ni tiap-tiap barang yang ada tang terjemah tu kan. Dan tiap-tiap barang yang ada cedera tiada patut dengan ketuhanan. Tetapi wajib pula kita nafikannya daripadanya dengan kata diiktikadkan. Dengan kata qaulan wa aqdan. Dengan kata dan intikad. Dan intikad. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian dia, anugerah dia, limpah kurnia dia semata-mata menjadikan kita khairul ummah, itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lahir pula sebagai orang Islam melalui mak Islamnya, mak ayah kita. Kita jadi Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dibesarkan dalam suasana memudahkan kita ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kesedaran pada kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dijadikan kita pula ahloba untuk mempelajari dan memahami ilmu. Alhamdulillah. Dan disedarkan kita pula ilmu yang besar kita nak belajar ni, ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah Ta'ala. Supaya meletakkan Allah pada kedudukan Allah dan makhluk, pada kedudukan makhluk di tempatnya. Dan memahami betul-betul perjalanan macam mana nak berjalan atas muka bumi ini, yang kita makhluk yang sentiasa berhubung dengan makhluk pada jasad, tapi pada yang sama kita adalah makhluk yang ada hubungan dengan Khalik makhluk pada batin. Syukur diberikan kita keupayaan pagi ini boleh hadir untuk solat, untuk meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Diyaul Murid ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita dalam masjid main iktikaf bersama. Saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Sambungan kita ada di sekalian, kalau ikut masih awal kitab, yang dasarnya kita bicara nak memahamkan makna la ilaha illallah. Dan dengan apa telah kita bicara, makna besar sekali kita nak ambil faham dalam la ilaha illallah ni. Atas display kitab ni disebut ada 3. Kalau ikut 3 tu boleh ringkaskan pada 2. Dan selalunya memang disebut atas nama 2 ni. Apa dia? Makna la ilaha illallah tu nak menafikan sifat ketuhanan ni daripada makhluk sama sekali. Dengan bahasa lain, mahsiwallah ni takkan ada apa-apa ciri ketuhanan. Asal bahasa Arab dia ialah nafyul uluhiyati amma siwahu. Makna la ilaha illallah tu menafikan uluhiyah daripada selain Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Makhluk ni takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Itu bahasa yang kita dah bicara dulu. Ilallah tu maksudnya nak isbatkan Allah sajalah yang bersifat uluhiyah. Satu dengan terjemah saya ada sebut begini saja, hari tu pun saya sebut gini. Makna la ilaha illallah tu kalau itu apa maksud dia? Maksudnya kalau dengan bahasa kita sebut, bahasa Melayu kita, makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah.
Makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali, Allah saja ada sifat uluhiyah. Makhluk takkan ada ciri-ciri ketuhanan, Allah sajalah memiliki ciri-ciri ketuhanan. Dia punya statement macam tu. Dan di atas dua macam tu asasnya, tentulah kita akan menafi daripada Allah Ta'ala ni, takkan ada sebarang perkongsian daripada makhluk terhadap sifat-sifat dan ciri-ciri ketuhanan pada Allah Ta'ala. Dan bila sebut ciri ketuhanan ni, apa dia yang katakan ketuhanan ni? Sekali lalu pun rasanya itu saya ada pernah bicara. Bila sebut ketuhanan ni, dia tersimpan di atas dua perkara. Itulah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Ciri ketuhanan ni tersimpan atas dua perkara, iaitulah bila sebut Tuhan ni, mestilah ciri ketuhanan, ciri Tuhan ni, Tuhan mesti tak hajat pada sesuatu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Itulah Tuhan. Tuhan ni mesti dua ciri besar, dia tak akan hajat pada sesuatu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Dan saya pernah sebut juga sekali lalu hari itu, bila sebut ini ciri ketuhanan, nak bahas bab ketuhanan ada 4, atau umum kita sebut, atau ulama kita Nusantara ni masyhurnya dipopularkan dengan 3 perbahasan besar. Itulah zat, sifat, af'al. Allah Ta'ala ni dia ciri ketuhanan dia pandang pada sudut zat, pandang pada sudut sifat, pandang pada sudut perbuatan. Dan kalau ikut ada sebagian ulama menambahkan 4 masalah pemilikan. Itulah hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tentulah bila Allah buat, dialah khalik, kita makhluk, tentulah akan ada natijah daripada dia buat kita, yang kita ni adalah milik dia. Okey. Itu atas pembahasan sekali lalu situ. Tapi antara yang telah kita bicara, besar kita nak faham makna la ilaha illallah ni, makhluk takkan ada ciri ketuhanan sama sekali. Allah sajalah memiliki ciri-ciri ketuhanan. Dan saya sebut tadi, ketuhanan tu terhenti atas 2 ciri besar. Apa dia? Mestilah Tuhan ni, dia tak hajat pada sesuatu, dan semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Untuk mudah faham lagi, atas ulama kita syarah, supaya letakkan Allah pada kedudukan Allah, makhluk pada kedudukan makhluk. Apa dia? Allah ni ghani, makhluk ni fakir. Bahasa mudah untuk supaya senang dihadam, senang nak bawa, senang kata apa, nak proses, senang macam mana nak boleh bawa, nak aplikasikan, nak apply kan dalam kehidupan kita ni, supaya letakkan Allah pada kedudukan Allah, makhluk pada kedudukan makhluk. Jangan letakkan makhluk ni ada ciri-ciri ketuhanan sama sekali, dan jangan sampai istilahnya mentuhankan makhluk. Mentuhankan makhluk ni maksudnya macam mana? Maksudnya sampai kat makhluk ni kita rasakan pada dia ada ciri-ciri ketuhanan dari sudut zat, sudut sifat, sudut perbuatan. Sekali lalu sudut zat tak mana? Dan zat sampai merasakan makhluk ni ada wujud dia sendiri. Sampai melupakan Allah lah sebenarnya yang mewujudkan kita. Sampai pada sifat, dalam bab sifat, sampai merasakan makhluk lah mempunyai sifat kesempurnaan. Sedangkan kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Dalam bab perbuatan, sampai merasakan kita ni seolah-olah pada makhluk ni dengan zat makhluk sendiri, mempunyai daya dan upaya sendiri. Sedangkan mana ada daya upaya pada makhluk? Kerana yang sebenarnya memiliki daya upaya hanyalah Allah Ta'ala. Pandang pada sudut pemilikan, seolah-olah kita duk merasakan kita memiliki, ada walaupun tak memiliki dunia, ada pada kita memilik dengan pemilikan tertentu, seolah-olah hak kita ialah hak kita. Tak ada langsung campur tangan Allah Ta'ala, sampai ada macam tu punya kedurjanaan kita, na'udzubillah. Sedangkan milik ni tak ada satu pun milik kita, bahkan nampak macam ada pemilikan kita, sebenarnya pemilikan hakiki hanya pada Allah Ta'ala. Sepatutnya atas kita, atas disiplin untuk mudah mengaplikasikan maksud la ilaha illallah ni dengan huraian sekali lalu dengan kata uluhiyah ke
makhluk naklah dinafikan. Uluhiyah ni sabit hanya pada Allah Ta'ala. Syirik ketuhanan ni yang kata mesti tahajat pada satu makhluk, semua mesti berhajat ke Allah Ta'ala. Nak apply senang tu, kita fakir ke Allah Ta'ala. Kita ni sentiasa berhajat ke Allah Ta'ala. Allah ni istilahnya ghani pada makhluk. Itu asas pembicaraan kita. Cuma nak hadam betul-betul tu lama tuan-tuan. Nak hadam satu-satu disiplin ilmu dia tu. Dan juga apatah lagi dengan ilmu yang kita dah faham tu pula. Nak sampai boleh jatuh hati ke Allah Ta'ala tu. Bukan satu perkara yang senang. Kerana dengar ilmu macam rasa mudah aja. Nah, kalau kita sangka mudah, maksudnya kita dah gagal awal-awal lagi. Pasal bab ketuhanan ni bukan semudah yang disangka. Kalau kata ia mudah, semua orang dapat hidayat, semua orang jadi wali. Semua orang duduk dalam keadaan taat sentiasa pada Allah Ta'ala. Sedangkan duduk tengok macam mana? Sebaliknya. Walaupun di kalangan manusia, sama ada di kalangan manusia ataupun di kalangan jin. Kalau ikut jin, kalau ikut lagi mudah untuk dapat hidayat. Pasal apa? Dia duduk alam ghaib. Dan dia boleh tahu sebenarnya ghaib dia tu, walaupun dia ghaib, ada yang lagi ghaib pada dia. Malaikat pun ghaib dah. Kalau ikut kita pun patutnya lagi senang nak faham pasal apa? Kita bukan ghaib. Kita duduk alam syahadah ni. Dengan jin pun, jin dah ghaib dah daripada kita. Sepatutnya lagi mudah untuk kita faham. Kalau jin pun dah ghaib, malaikat pun ghaib, Allah atas nama umum ghaib. Bahkan sebenarnya Allah bukan ghaib pun. Allah zahir. Allah lah batin. Ada pelajaran di situ. Tapi kita duk rasa Allah Ta'ala bukan ghaib, tapi ghaib guyub. Bopi bahasa gitu. Sampai tak rasa hadir hati ke Allah Ta'ala sikit pun. Sedangkan sepatutnya atau faham betul-betul kita ke Allah Ta'ala ni, yang ghaib kita. Yang zahir tu Allah Ta'ala. Tapi terbalik. Kita ni yang zahir, kita. Yang zahir makhluk. Yang ghaib tu Allah Ta'ala. Sepatutnya yang zahir tu Allah Ta'ala. Di atas zahirnya Allah Ta'ala ni tenggelam kita. Tapi terbalik kat kita, yang zahir ni kita. Yang tenggelam tu Allah Ta'ala. Boleh faham saya sebut apa? Faham satu hal, angguk-angguk. Tapi tak faham-faham juga. Pasal kita, kacamata kita belum betul lagi. Kacamata faham kot, spek lah. Maksudnya kita belum letak spek tauhid lagi kat kita. Spesifikasi, kalau nak sebut spek tu, sebut spesifikasi lah kan. Spesifikasi kita mengikut specification syarak, specification tauhid, specification la ilaha illallah. Yang kita ni fakir ke Allah Ta'ala tu. Kita duk rasa kita ghani. Sampai macam tu kita punya kefahaman. Sampai duk rasa ghani itu sama ada kat kita ataupun kat makhluk sendiri. Dengan adanya makhluk, kita rasa kita ghani. Ghani kan makna dia kaya kan? Ada duit rasa kaya? Duit RM10 tak rasa lah kaya. RM10,000 pun tak rasa kaya lagi. Ada RM100,000 macam mana? Bahkan jangan kata RM100,000. Kita ada RM100 dalam poket pun rasa okey lah ni. Tentu pun dah menggagalkan kita dah. Kalau ikut sepatutnya macam mana? Hatta langit bumi ni kita perintah dan takbir sekalipun. Aku ni fakir. Malaikat Jibril, dia urus wahyu. Bahkan atas indahnya dia urus alam dari sudut pentadbiran selain daripada bab atur rezeki, mengatur mana benih nak tumbuh. Mana sepatutnya dapat, istilahnya dapat manfaat, mana sepatutnya kena mudarat. Siapa yang nak diberikan bala bencana, siapa yang sepatutnya diberikan limpah kurnia. Yang ngurus tu Jibril. Macam mana dia rasa? Dia rasa dia makhluk Allah. Dia ni utusan Allah, Rasulullah. Dia rasa
dia ni hanya sebagai pelaksana tugas-tugas yang Allah Ta'ala beri pada dia. Keistimewaan yang ada pada dia, tak ada apa melainkan hanya Allah Ta'ala yang beri. Itu Jibril. Kita ada ke upaya macam Jibril? Tapi tenggelam kita, Jibril pun kita tenggelam. Bahkan duk rasa sampai kita, bahkan kita duk rasa keupayaan makhluk yang lelaki-lelaki makhluk, kita rasa macam dia hebat. Sedangkan yang hebat hakiki Allah Ta'ala. Nak rasa hebat patutnya rasa juga hebat ke Jibril. Kita ni rasa hebat kata apa? Duit kita yang cetak, kita yang bagi nilai, kita yang cari dia, kita yang buat dalam dompet kita, kita yang terpaksa jaga duit. Tapi bila kita ada duit, kita rasa lega. Okey tak kita? Kita dah letakkan makhluk yang sehina-hina macam tu, letakkan martabat rasa lega dengan dia, rasa berhajat pada dia. Allah yang khalik makhluk ni, kita tak ada apa-apa pun perasaan kat dia. Salah pun kita punya pahaman tauhid. Sedangkan makhluk ni atas sifat dengan kita nak sambung ni, makhluk ni sepatutnya perkataan atas istilah dia sebut, makhluk ni naqis. Yang dia nak kata an-naqsu tu asal perkataan dalam matan. Kata dia Nabi syarika anhu dia tak sebut naqsu ni, sebut aib. Kata dia wa nuqsanuna, tu naqsu lah, rasa perkataan ada nuqsan. Wa nuqsanu fi tasarruf. Kata dia, mana matan dia asal, asyariku fi syahid aibun wa nuqsanun fi tasarrufi fayakunu aiban fil ghaibi daruratan. Tu wa kullu ma kana aiban, kita dah betulkan mata tu, rasanya itu la yaliqu bil uluhiyati bal yajibu nafyuhu anha qawlan wa aqdan. Jadi asal perbicaraan kita, Allah saja memiliki uluhiyah, Allah saja yang ghani. Sifat tak hajat pada sesuatu ni hanya Allah saja yang ada. Makhluk ni tak akan ada sifat ghani sama sekali atas nama makhluk. Makhluk mesti fakir. Okey, itu disiplin kita. Nak ambil faham makna uluhiyah. Dan nak ambil faham makna la ilaha illallah ni. Dan bila kata makhluk ni fakir. Allah ni ghani. Kan? Takkan ada sesiapa pun di kalangan nama makhluk ni, satu apa pun daripada nama makhluk ni yang akan berkongsi dengan Allah Ta'ala. Perkongsian tu asal bicara kita. Kongsi dalam bab uluhiyah ni, bahkan sebelum bab ketuhanan, kongsi dalam bab makhluk pun adalah aib. Berkursi dua orang, okey tak? Aib. Suami dua orang, aib. Gila apa? Driver bas ada dua macam mana? Aib. Kalau ada dua pun sebenarnya satu je. Satu tu driver, satu co-driver. Macam tu kot. Kita panggil co-pilot lah kan. Tapi pilot orang kata bang, orang pilot. Boh lah co-pilot. Dia pilot and co-pilot. Orang ni letih, orang ni bawa. Mesti satu je sebenarnya. Dua. Tak mungkin dua. Dua aib. Perdana Menteri dua orang apa? Aib. Kalau dia jadi Perdana Menteri, tapi dia tak boleh urus jadi Perdana Menteri, dia lantik penasihat Perdana Menteri. Macam mana? Aib tak? Aib sebenarnya. Tambah pula, penasihat tu lah macam Perdana Menteri sebenarnya. Perdana Menteri tu tak berperanan pun sebagai Perdana Menteri. Dia boneka je. Macam mana? Aib. Pasal bukan dia yang takbir sebenarnya. Penasihat dia yang takbir. Dia sebagai boneka je. Apa bahasa lain? Apa? Kudeta. Dia kudeta je. Betul saya sebut tu. Kudeta ke apa? Kudeta. Betul. Kudeta boneka sebenarnya kan. Patung je. It's puppet only. It's not the real person yang supposed to be the Perdana Menteri. Contoh, aib tak? Kalau dalam bab zahir pun, perkongsian dalam bab pengurusan adalah aib. Dalam bab ghaib, aib tak? Lagilah ghaib, lagilah aib. Dalam bab ghaib, satu, siapa dia alimul ghaib, siapa dia khaliqus samawati wal ard. Dengan kita faham bab zahir pun, bab pengurusan ni, ada orang kongsi adalah aib.
Dalam bab ghaib apatah lagi. Satu memahamkan Tuhan ada dua, Tuhan langit, Tuhan bumi, bodoh. Kan? Kat badan kita pun ada berapa sistem sebenarnya yang kawal kita? 2 sistem. Boleh faham? Ada berapa sistem kawal kita? Tuan-tuan tak tahu? Satu sistem ke ada 2 sistem? Otak tuan-tuan ada berapa? Otak ada 3, bagi 3. Tapi atas nama otak berapa? 1. Ada berapa hati? 1 hati ke 2 hati? 1 hati aja. Betul 1 hati aja. Mesti satulah. Kalau tuan-tuan ada dua sistem kawal, sistem A, sistem B, mampu terkojol gitu je. Bahasa mudah senang kan. Saya nak ajar ni pasal ini bahasa ulama kita sebut kan. Dia nak memaham dengan kita pasal bila zahir ni kita boleh faham. Cara nak faham ke zahir ni lah bawa faham pada ghaib. Tak mana? Tak kata bila dalam bab tasarruf ni, dalam bab pemerintahan ni, kalau ada kongsi adalah aib, tentulah dalam bab ketuhanan ada aib, lagilah aib daripada aib. Satu dalam bab ketuhanan takkan ada siapa boleh kongsi sama sekali. Ni akidah kita. Tu yang la ilaha illallah, Allah saja ilah, makhluk bukan ilah sama sekali. Nah, ilah tu kita sebut macam mana? Walaupun kita tak pernah tengok Allah Ta'ala, kita mengiktiraf dia. Kan? Alhamdulillah kita dah lahir daripada orang Islam ni. Mudah nak hadam tu. Tapi hadam dari sudut zahir sekali lalu ialah orang kata apa? Very common knowledge. General knowledge. General and very common knowledge. Bahasa common ni kot bunyi orang putih sikit kan. Kita tak perasan sangat bahasa tu. Apa dia? Pengetahuan yang sangat common. Common ni tuan-tuan yang kita common lah. Macam rasa tak lekeh tak? Rasa tak common? Kita punya pengetahuan Allah Tuhan aku, Nabi Muhammad Rasul aku, pengetahuan tak kat tu? Pengetahuan yang sangat common. Sebut common tu nampak lekeh tak? Kalau saya sebut that is a common knowledge only. Macam mana? Macam mana? Kita rasa okey, common kan. Common knowledge. Tak, common. Common knowledge macam tu, common. Kita belum dapat perfect knowledge tentang la ilaha illallah. Ni kita belajar nak faham perfect punya lah. Yang tu yang baru nak mengarah kepada macam mana nak olahkan kefahaman bagi betul balik. Yang kita dah set dah. Kita faham Allah ni Tuhan, Allah ni disembah, Allah layak disembah. Kita faham macam tu je, kita dah rasa ni is perfect knowledge. No, this is basic knowledge only lah. Bukan basic lah. Saya silap, salah faham pula. Pasal apa? Kita hanya faham Allah Ta'ala ni hanya sudut sembah aja, tapi kita tak faham sudut lain. Sedangkan yang kita nak faham tu uluhiyah ke. Ketuhanan tu. Bila sebut ketuhanan tu yang dia ialah, nak sebut macam mana? It has a very big scope and views. You know. Tak faham, boleh cakap faham gitu tak? Dia punya satu skop yang sangat luas. Dan luas tu tahu mana? Our entire life ni mesti based on uluhiyah. Dan siapa ada uluhiyah ni? Allah. Dan uluhiyah tengok ada apa? Ada 4 angle tu. Ada 4 sudut tu. Yang kita mesti bahas bila Allah Ta'ala bagi. Jadi kita ni tempat perzahiran uluhiyah dia. Dia bagi jadi kita, dia bagi apa? Tu yang ada apa? Ada jisim makhluk. Atau jisim maksud jirim, jisim makhluk. Ada rupa, ada batang tubuh makhluk. Dan batang tubuh makhluk ada pencirian makhluk, ada sifat dia. Tu panggil sifat. Dah bila ada sifat, nampak macam pada makhluk ni, tambah yang ada movement, ada pergerakan pada dia. Baik haiwan, manusia, malaikat. Bila ada pergerakan ni, maksudnya ada perbuatan pada dia. Bila ada perbuatan, nampak dia buat macam ni. Seolah-olah dia ada efek. Dia boleh jadi efektor kepada sesuatu. Bila dia ada efektor sesuatu, kita nampak macam dialah efektornya. Jadi maksudnya akan ada zat, sifat, af'al, perbuatan dan nampak ada efek daripada perbuatan. Kita tengok dia buat benda tu, nampak dia lah buat. Tengok hujan turun ni, kalau musim panas kemarau panjang ni, hujan turun dia nampak. Asalnya rumput kering, sebab hujan turun sekali je, macam mana? Esok pagi tengok, berubah terus cuaca. Hijau je rumput. Hanya sekali hujan kan. Kita nampak siapa efektor? Nampak siapa efektor? Kita nampak kat rumput tu. Nampak kat rumput pula. Sorry. Nampak kat hujan. Jatuh hati kat hujan terus. Muncullah hujan. Ini kita punya command knowledge. Bahkan atas istilahnya kita akidah dengan hukum adat.
kita tak akidah dengan hukum akal. Hukum adat macam mana? Hujan turun, pokok subur lah. Sedangkan ni adat. Yang mensuburkan siapa? Bukan air. Tapi sabab dia air. Sabab dia air. Bukan air sebenarnya. Air pun kalau boleh hidup kan, tuan-tuan siram tengok kalau musim kemarau ni. Kadang-kadang tak hijau juga. Try tak percaya. Saya duduk jaga pokok, saya tahulah kan. Buatlah macam mana. Tapi kalau kita tengok yang turun hujan sekali je dengan sebab tu je. Subur. Umi. Apa saya nak sebut ni? Saya nak tunjukkan makhluk tetap duduk makhluk. Hujan bukan boleh menghidupkan. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang tu nak betulkan balik. Tu yang kata kita ada common knowledge, tapi common knowledge kita begitu common. Common dah mana? Mangkuk tu biar. Mangkuk sungguh. Ayat. Tuan-tuan bahkan jangan kata mangkuk. Kita punya knowledge pun kadang-kadang dah advance dah. Dah faham lah satu sudut. Tapi pasal kita tak buat kerja tu, tetap di atas mangkuk tu lah. Kita hanya knowledge pun dia duduk dalam medan ilmu je. Tapi bila praktikal fail. Pasal ilmu kita ni tak ada dengan praktikal. Duduk medan ilmu, duduk majlis ilmu, faham jadilah. Kalau saya lah harapan tu. Tapi janganlah berpuas hati dengan duduk majlis ilmu, dah faham satu sudut, dah berpuas hati lah. Oh, inilah pencapaian yang paling maksimal kita nak. Bukan. Pencapaian kita sebenarnya bukan di majlis ilmu. Pencapaian kita dalam kehidupan kita. Majlis ilmu ni istilahnya dia hanya training camp. Camp untuk latihan. Latihan apa? Faham, teori, praktikal bukan di sini. Praktikal outside our majlis ilmu. Luar majlis ilmu boleh tak bawa tauhid? Boleh tak faham tauhid? Kalau dalam majlis ilmu je boleh bawa tauhid, luar tak boleh, maksudnya you are fail. Gagal. Pasal apa? Engkau hanya duduk tauhid, hanya teori. Tapi bila praktikal, tak ada apa pun tauhid kat engkau. Engkau bukan muwahhidin, bahkan musyrikin, bahkan kafirin. Na'udzubillah. Bahkan ada tahap munafikin. Na'udzubillah. Ada tahap sampai murtaddin. Ui, kasar semua bahasa tu. Kita memang tak nak musyrikin, kafirin, munafikin, murtaddin. Kita pun minta jauh pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Minta lindung ada. Tapi macam mana praktikal supaya bukan saja minta dengan sebut perlindungan, tapi practically kita buat, kita jadi muwahhidin, mukhlisin. Mukhlisin adalah huddin. Macam mana macam betul-betul muwahhidin, betul-betul jadi arifin. Yang tu kot. Macam mana muttaqin, macam mana salihin. Macam mana nak jadi orang-orang yang macam ni diiktiraf oleh Allah Ta'ala sampai jadi abidin. Apatah lagi atas nama istilah khas salikin. Saja saya guna bahasa-bahasa tu. Maksud apa? Kaidah kita keluar senarai kita akan jadi situ. Fasikin. Lagi hukum apa? Asin. Fasikin, asin. Lagi apa? Ghafilin. Mu'ridin. Kasar lagi kafirin, musyrikin, munafikin, murtaddin, mubtadi'in. Mubtadi'. Maksudnya orang yang mereka akidah engkau sendiri. Kita makan nasi, makan nasi sehat lah. Makan ubat pula, makan akar kayu mana tak nampak awet muda. Biar kita akidah kita rosak, alim bid'ah. Mereka cipta akidah yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Akidah dia macam mana? Allah bagi sihat aku. Ini sebab makan pun dengan jaga adab semua. Makan dengan tauhid la ilaha illallah. Sebenarnya hajat kita bukan ke makhluk, hajat kita pada Khalik makhluk. Tapi dia beri kita melalui makhluk ni. Sedar kan? Sebenarnya kita bukan hajat pada makanan tu. Peraturan dia buat kita berhajat tu. Kita berhajat ke dia. Ambil tu dengan ambil dia, bukan ambil makhluk. Macam mana nak sedar macam tu kan? Tak dapat tidak, dia mesti dengan belajar, faham, praktikal. Fahaman tu yang duduk majlis ilmu faham tu. Kalau ilmu pun tak hadam, memang susah nak bawa. Dan kalau hadam sekali pun tak bawa, fail juga. Satu kena ada dua-dua. Satu saya ngaji kadang guru buat misal macam ni ya. Tuan-tuan ambil SNL lulus dah. Bukan L, SNL lulus dah.
Ambil depan JPJ pun lulus lah, dapat dah P. Tapi tak pernah bawa kereta 3 tahun. Boh P, bahasa panjang sikit tu. Apa ni yang bawa kereta? Start engine boleh. Lepas tu? Takut lah. Nambah nak reverse. Lagi gayat. Gayat kan? Ada lagi dia punya apa alam sensor pun hidup lagi. Sensor pun bukan 2 kan, 6 sensor belakang tu. Tit 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 tit. Oh, bawa ni tak berani bawa ah. Macam apa? Dah lama tak bawa. Gayat kan? Gayat. Tekan minyak jadi kelas jadi minyak. Brek jadi susah. Saya nak sebut apa ni? Pasal apa gayat? Tak pernah praktik. Orang yang pakar ni siapa? Walaupun belajar sekali je masuk kelas, tapi apa? Duk praktik. Jadi kita ni yang faham ni tak ada pakaran kat kita apa? Praktikal tak? InsyaAllah kita belajar ni, tambah kita ada guru khas yang duk ajar kita praktikal, mudah-mudahan kita boleh praktikal tu. Saya sebut mudah-mudahan ni pasal saya doa untuk saya lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa, wali-wali. Pasal nak praktikal tu lah. Kita duk ghaflat bahasa gitulah kan. Ghaflat ni bunyi Urdu, slang Urdu sikit. Bahasa Kedah apa? Ghaflah. Penang lagi ghaflah kita ni. Banyak ghaflah kan. Banyak ghaflah. Jadi macam mana nak keluar pada ghaflah? Dia tak ada lain. Apa dia? Allahumma paksa. Saya pun pernah sebut bapak tu, paksa lah. Paksa, kena mujahadah, kena bagi masa, kena letak, kena. Saya makan paksa, main bola paksa sama. Kalau tak mahu sepak bola. Tonton buat main bola, tengok bola bergolek. Paksa kejar ke terpaksa kejar? Kita yang nak main badminton macam mana? Sampai bengkok-bengkok kaki pun ada, patah kaki pun ada, tergeliat kaki pun ada. Sampai patah raket tu. Shuttle beli lepas satu tabung. Bukan beli satu tabung beli. Untuk praktikal tak bakar-bakar pun. Itu paksa beli, habis duit tak apa. Beli raket, beli shuttle. Beli kasut. Macam apa? Nak main badminton je pasal. Beli panah, patah satu arrow, patah panah. Kan? Panah patah, beli lagi. Macam apa? Nak praktik tu. Nak bagi pakar. Tapi bab nak ingat Allah Ta'ala bukan gaduh beli alat apa pun. Semua ada alat kat kita, siap dah. Tapi kita tak praktikal. Yang ni pun tuan-tuan, ayat-ayat macam ni kena sepak dengan Tok Guru baru kita. Betul juga. Nak dapat tauhid bukan gaduh modal. Tuan tengok, kalau Cina kongsi pacai, dia beli 5 Mandarin, banyak dia buruh kat tokong ni. Dia orang nak ibadat pakai alat betul. Betul, kena beli nenai, beli limau tambun mufin tu kan. Limau besar tu, limau Bali tu. Main ipoh jadi limau tambun pula. Contoh tak faham sudah. Budak Bali punya duduk Indonesia. Padahal duduk Malaysia. Apa saya nak cerita ni? Kena pakai alat. Limau lah, apalah, pakai nenah lah. Kita nak pergi ke orang salah, tak ada pakai alat apa pun. Dengan nak beli model-model itu. Model itu apa? Kedai ya. Model kita mujahadah ya. Modal kita lawan nafsu ya. Modal kita zikir ke orang salah, fikir ke orang salah. Itu yang modal. Tapi macam mana? Payahlah. Satu kita kena duduk majlis guru banyak-banyak. Antara majlis guru, majlis ilmu macam itulah kalau nak sebut kan. Majlis yang boleh memahamkan kita, boleh istilahnya ada connection kita dengan Allah Ta'ala. Duduk pula dengan bersungguh, duduk pula dengan perasaan nak tahu, duduk pula dengan istilah guru kita sebut dengan bekas kosong, duduk minat, duduk pula dengan bersungguh. InsyaAllah dapat. Sekurang-kurangnya duduk majlis dapat. Jadilah. Atas kita sebagai mubtadi dan sebagai apa? Beginners ni. Profesional, dia bukan nak tahap tu je. Dia nak macam mana? Sepanjang masa. Mudah-mudahan dengan kerdil kita punya usaha ni, kita dapat. Tapi dapat pun satu lagi akidah juga, tutup guru kita ajar. Dapat siapa? Pasal kita ke? Tak. Atas faham tauhid terus, Allah lah bagi dapat sebenarnya. Itu satu. Satu lagi step. Pasal apa kita dapat ni? Tiada lain pasal kita dapat ni kerana Nabi SAW tawajuh khas untuk kita. Nabi punya pasal tu kita dapat. Kita kalau kita buat taat ni Allah Ta'ala ampun. Bukan pasal kita buat taat Allah Ta'ala ampun. Bukan sebab kita minta istighfar Allah Ta'ala ampun. Tapi keampunan ni dia dipohon oleh Nabi SAW. Masa baginda Nabi SAW duduk hidup ni.
Dia nak minta ampunan untuk umat dia. Ampunkanlah umat aku, ampunkanlah umat aku, ampunkanlah umat aku, ampunkanlah umat aku. Dia wafat pun, jasad dia wafat. Tapi alam barzah dia tak wafat. Kalau orang mati syahid pun mustahil dia wafat. Jangan kamu sangka dia mati. Orang mati syahid, Nabi dengan Rasul, tambah ulul azmi, tambah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat tak sebenarnya? Tak. Kalau orang mati syahid pun tak wafat, Rasulullah wafat tak? Tak. Sentiasa dia sentam mendoakan untuk kita keampunan dan rahmat untuk kita. Satu, kita disuruh banyakkan selawat untuk Nabi SAW. Selawat untuk dia. Siapa? Selawat untuk dia supaya ada hubungan kita dengan dia. Supaya istilahnya ada connection kita dengan dia. Satu, kita disuruh banyakkan selawat. Tambah kita punya perjalanan untuk gua ajar macam mana? Kalau ikut nisbah zikir dengan selawat, kebanyakan perjalanan untuk jalan ke Allah Ta'ala ni selawat lagi besar daripada zikir. Pernah dengar elok saya sebut. Arahan selawat macam mana? 500. Istighfar macam mana? Dalam masa yang sama kena ingat Allah Ta'ala, tapi nisbah amalan zahir ni macam mana? Selawat banyak lagi. Istighfar pun sikit. Pasal apa nak pergi selawat banyak-banyak ni? Supaya ada hubungan dengan Nabi SAW. Kasih dengan Nabi Muhammad SAW. Yang tu pun ada pelajaran je kena belajar tu. Tapi kita hanya ada common knowledge only. Common tu nampak common tak? Common sangat knowledge kita. Nabi Muhammad utusan Allah. Dah, gitu aja. Yang ni pun kalau ikut dengar tu satu hal. Lepas tu dah selesai ke? Belum. Banyak disiplin ni, tuan-tuan. Satu. Dan dalam disiplin ni, sebaik-baik disiplin dapat ilmu ni macam mana? Dengar buat. Kita dalam training. Kena duduk training camp. Jom duduk sebulan ke India. Untuk training camp tu. Tu pun agak-agak dah berjaya. Saya pergi training dah 4 kali kan. InsyaAllah ke depan ni training kelima. Duduk sana pun nak kata berjaya sangat, tak juga lah. Dalam training tuan. Tapi bila balik training, tak usah kata balik rumah. Kan? Pergi airport je, keluar je dari kawasan training camp dah gagal lah. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali memang duduk dalam training camp semua cantik je, balik keluar, wah, practical success. Bukan sukses, successfully. Successful kan. Allah Akbar. Tolong doa lah tuan-tuan untuk saya. InsyaAllah kita doa tu satu hal. Dan doa guru kita pun satu hal juga. Dan atas kita sebut ni, apa dia? Kat Rasulullah jangan risau, memang Rasulullah dah doa untuk kita. Apa yang kita kena buat, hubungan kita dengan dia. Pasal dia memang doa untuk kita. Dia tak pernah lupa dengan kita. Macam mana Allah tak pernah lupa dengan kita, Rasulullah tak pernah lupa dengan kita, guru kita pun tak pernah lupa dengan kita tuan. Apa yang jadi kat kita apa? Kita yang lupa ke dia apa? Lupa kat guru, lupa kat Rasulullah, lupa kat Allah Ta'ala. Ghaflah kita ni. Okey, sikitlah ke sana. Saja nak sebut tu pasal apa? Inilah bab ketuhanan yang kita nak jalin. Ilmu teori satu hal, betulnya macam mana nak bawa. Nak bawa pun jaga, halangan cukup banyak. Baik. Saya syarah haja tu lagi, dengar je lah. Kitab tak lalu kan. Nak lalu kat kitab. Jadi asal semua nak sebut tu macam mana? Nak bagi faham. Asal bab ketuhanan ni mesti rujuk ke Allah Ta'ala, dan ketuhanan ni tak mana? Sama ada angle zat, sifat, perbuatan, dari segi pemilikan yang ada pada kita. Allah adalah dirujuk, makhluk ni sentiasa fakir ke Allah Ta'ala. Dan Allah ni takkan ada siapa sekutu dengan dia. Ni sambung kita. Apa dia? Tiap-tiap barang yang ada cedera, yang ada aib, tiada patut dengan ketuhanan. Satu, Allah ni mesti bila-bila pun dia muttasifun bil kamal. Allah bila-bila pun dia akan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila dia muttasifun bil kamal, mestilah dia tanazzaha anin naqais. Itu bahasa Arab lah tuan-tuan sikit. Dia mesti bersih, suci. Takkan ada sama sekali apa-apa ciri kekurangan. Yang kurang ni siapa? Makhluk. Soal, rasa tak kita kurang? Rasa tak kita kurang? Inilah masalah kat kita. Dia bagi kat kita sempurna. Kita rasa kita sempurna. Itu masalah tu. Orang tak faham saya cakap apa ni. Jangan bagi kontradik apa. Bagi selesai faham macam mana. Allah Ta'ala bagi manusia ni sebaik-baik kejadian, betul tak? Jadi kita sebaik-baik kejadian tak?
Ada akal tak? Bandingkan lembu, kita rasa kita hina ke lembu hina? Ha. Kita dengan jin, kita mulia ke jin mulia? Kau tak tahu? Dengan jin. Siapa mulia lagi? Kita manusia. Kita umat Nabi Muhammad. Kita ni keturunan Adam ke? Anak cucu cicit Adam. Anak cucu cicit Adam dengan anak cucu cicit Iblis. Siapa mulia? Jangan silap letak. Malaikat dengan manusia pun siapa mulia? Manusia ni ahsani takwim. Okey. Betul rasa tak kita kurang? Tu yang masalah tu. Kita duk rasa aku sebaik-baik makhluk, aku sebaik-baik makhluk. Kita tak rasa sebenarnya apa yang kita jadi baik tu limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kat aku. Inilah kita punya common knowledge dia ada. Tapi macam mana nak apply dalam kehidupan kita, dia terbantut situ. Kita hanya ada common knowledge yang common. Common sungguh lah, takat tu je. Sedangkan tak boleh nak hadir hati rasa berhajat Allah Ta'ala. Aku ni sempurna ni, bukan aku sempurna. Allah yang menjadikan aku sempurna. Itu ya, kena faham. Sikit je. Walaupun sikit tu lah tak dapat. Sampai sekarang. Saya sebut saya lah kan. Tuan-tuan wali tak apa. Tak saya buat misal kita orang kaya. Silap. Kita anak orang kaya. Kereta Ferrari contoh. Ada anak dan bini, saja saya buat misal. Rumah banglo. Contoh kan. Rasa tak kita kaya? Kita rasa kita kaya. Padahal kita bukan kaya. Kita anak orang kaya. Kalau tak sabit kaya bapak kita, kita tak ada apa-apa pun. Tapi duk rasa aku nak kaya. Sepatutnya rasa macam mana? Aku tak ada apa pun. Ni semua harta bapak aku. Baru betul. Kena rasa apa? Zero. Aku tak ada apa pun. Kalau nak ikut kepandaian aku, bukan ada apa pun kat aku. Rasa tang tu sudahlah. Okey. Kalau dengan bapak kita kena rasa macam tu sepatutnya. Dengan Allah Ta'ala macam mana? Kita jadi ahsani takwim ni macam mana? Allah yang bagi aku ahsani takwim. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni macam mana? Allah yang bagi kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita dapat Islam ni macam mana? Allah yang lahirkan aku daripada mak bapak aku Islam. Pasal tu aku Islam. Ni boleh berjumpa Tok Guru ni pasal apa? Dia yang takdir kat azali lagi aku jumpa dengan Tok Guru. Ni macam mana otak kamu cerdik macam ni? Dia yang mencerdik otak aku pun bukan mencerdikkan otak aku. Dia pun aku pun bukan menjadikan otak aku. Yang ni perasaan ni. Perasaan ni lah baru menyebabkan tauhid kita ke Allah Ta'ala. Bila tak ada perasaan ni, kita tak dapat tauhid. Kita rasa apa? Duk rasa aku ada, aku cerdik, aku kaya, aku sehat, aku. Zikir kita, aku. Kalau tak aku pun sakit. Mak aku, bapa aku, majikan aku, negara aku, menteri aku, Perdana Menteri aku, kereta aku, rumah aku, duit aku, harta aku. Saja saya lagu sikit tuan-tuan. Sedangkan macam mana? Semua ni macam mana? Semua Allah Ta'ala kurnia kat aku. Itu ya. Nak change sikit ya. Allah Ta'ala kurnia aku. Baru ahli tauhid. Baru mukhlisin lahuddin. Baru ni aku hamba. Baru jadi Allah Ta'ala akan iktiraf aku hamba. Kalau tidak, ni aku hamba lah. Ni hamba aku. Silap bahasa, sorry. Baru akan diiktiraf, inilah hamba aku. Pasal apa? Dia iktiraf. Bukan hak dia. Semua datang daripada inilah hamba aku hakiki. Kita macam mana? Tak ada pun. Inilah kegagalan kita. Jadi apa wujud asal nak sebut? Allah dia sempurna, kita kurang. Tapi kita tak rasa kekurangan kita. Duk rasa kita lah. Pemilikan kita, kedekat kita, kepandaian kita, ilmu kita, kebolehan kita, susunan kita, aturan kita, pentadbiran kita, rumah kita, bini kita, anak kita. Kalau anak tuan-tuan semua ada 10 orang, 10 hafiz dan hafizah, macam mana? Alim dan ulama, macam mana? Wafi tu. Doktor dan engineer, macam mana? Peguam dan hakim, macam mana? Macam mana? Proud tak? Proud tak? Tuan-tuan proud tak kita ni hamba Allah Ta'ala? Bukan proud, aku hamba. Takkan aku hamba kot. Saya bagi soalan-soalan tu semua mikir ya. Sebenarnya mikir untuk saya. Saya sebut banyak kali itu pasal nak peringat kat saya sama.
Allah. Itu yang dia nak kata, kita ni sepatutnya kekurangan. Kata dia, tiap-tiap barang yang ada cedera, tiada patut dengan ketuhanan. Jadi kita ada cedera tak? Kita ni sentiasa dalam keadaan kecederaan. Ni kita kenyang, sakit lapar tak? Kita sentiasa berhajat. Sifat berhajat ni tak pernah lekang pada kita. Ni tengok cahaya matahari tak ada macam. Berhajat tak? Berhajat ada cahaya. Ni dah ada cahaya, nak pula ada sejuk pula. Nak kipas, nak tak aircon. Lagi dahaga pula, nak tak air. Nak, lagi letih, nak tak tidur. Sambil mengaji boleh tidur. Boleh tu kan. Apa maksudnya? Berhajat tak? Berhajat tak bodoh nak jadi pandai? Berhajat tak? Berhajat. Kita ni sentiasa dalam keadaan berhajat. Satu. Cuma kita duk rasa kita berhajat ke makhluk. Tu. Tukar tu. Hajat kita sebenarnya ke Allah. Ni makan pun makhluk. Sebenarnya kita bukan hajat kepada makhluk tu. Kita hajat pada siapa yang menciptakan makhluk tu. Tuan-tuan, saya duk fikir baktul lah ni kan. Nak bagi macam mana nak bawa tu, nak bagi kata apa? Nak bagi rasa berhajat tu ke Allah. Rasa berhajat dah kan. Memang berhajat apa, mana boleh tak berhajat dengan bini berhajat tak? Bini demam je kita pening lah kan. Tuan-tuan tak apalah bini tak ada. Tak ada bini lah. Anak kita kalau kata anak perempuan ada 2 orang. 2 orang balik macam mana? Lega rumah tangga kita. Senang hati mak dia. Mak dia pun rasa lega, kita pun rasa lega. Balik 2 orang tu sakit kepala dia. Tengoklah bini entah 4 bulan. Melengur dia. Nak sebut apa? Nak sebut kita berhajat je. Bila berhajat, kita duk rasa berhajat kepada yang kita hajat tu. Tauhid ni apa? Berhajat kepada orang Ta'ala. Pasal Allah sempurna. Makhluk, walaupun tengok macam kita berhajat kat dia pun berhajat kat kita. Kita nak berjalan, kena kenderaan tak? Kenderaan berhajat tak kat kita? Kita tak bawa, dia tak berjalan kan? Dia tak jalan sendiri. Tuan-tuan tak tekan minyak, dia tak berjalan. Tuan-tuan tak lepas handbrake, tak berjalan dia. Tak berminyak, tak berjalan. Dia pun perlu minyak, dia pun perlu kita. Dia pun perlu oksigen. Dia pun perlu jalan raya. Kalau jalan atas rumput, tambah masuk dalam air, diam terus kawan. Dia berhajat macam mana kita berhajat. Ni semua berhajat. Makhluk ni berhajat. Mana ada makhluk yang istilahnya ghani? Tak ada. Yang ghani ni Allah ya. Makhluk ni apa? Atas nama fakir. Tu dia kata, fakir ni takkan ada ketuhanan dia. Anda pergi faham tu, fakir ni takkan ada uluhiyah kat dia. Uluhiyah ni apa? Allah saja ilah. Tu. Jadi Allah saja ilah ni nak macam mana? Allah saja ghani. Makhluk ni atas nama makhluk fakir. Satu saya suka perkataan fakir tu saya. Memang nak bagi rasa fakir pun kita ni. Quran pun sebut macam mana? Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Saya fokus fakir tu pada ayat Quran tu lah. Kamu ni fakir. Dan disebut apa? Antum. Apa maksud antum ni? Kalau anta seorang, antuma 2. Antum macam mana? All of you. Ramai tu perempuan masuk tak? Di babul iktifak sebut muzakkar masuk semua sekali, bukan saja anta, antuma, antum, tapi anti, antuma, antuna pun antum fuqara. All of you fakir. Jadi siapa yang ghani? Wallahu huwal ghani. Allah ni dia saja ghani. Ayat tu kalau ikut saya faham bahasa Arab tu, entak gilanya ayat Quran tu. Sebut tu bukan wallahul ghani, wallahu huwal. Wallahu huwa. Allah ni dia ya. Al-Ghani. Huwa pula bukan wa huwa ghaniyun. Tak, bukan datang dengan nakirah, datang dengan alif lam tu. Huwa tu, wallah tu isim makrifah dah. Nama orang Ta'ala. Huwa tu domir. Domir pun ganti nama huwa tu ke orang Ta'ala. Makrifah lagi. Al-Ghani, makrifah lagi. Makrifah tu. Tuan-tuan tak faham bahasa Arab tu, dengar. Tak boleh nak share tu. Dengar yang saya sebut tu. Kalau bahasa Arab, konteks dia hak tu kan. Huwa, Allah, huwa, Al-Ghani.
Tak faham lagi. Al-Hamid. Al-Hamid. Bukan Hamid Ghaniyun. Bukan Hamidun. Tuan tak faham bahasa Arab tu, ngaji lain. Kalau ngaji Arab, sedap tu lah. Power tuan ayat tu. Ui, Allah saja Ghani. Makhluk ni jangan rasa Ghani sikit pun. Kita ni apa? Fakir. Antumul fuqara. Fakir. Jadi kita atas nama makhluk ni memang tiada layak dengan ketuhanan. Baik. Tetapi wajib kita, baik, bahkan kalau ikut diguna bahasa sini, tetapi asal bahasa dia bahkan sebenarnya kata dia. Maksud tapi ni maksudnya sebenarnya macam ni. Wajib pula kita nafikan daripadanya. Kita bukan saja nak mengatakan ketuhanan ni pada makhluk, bahkan wajib kita nafikan daripada makhluk. Itu yang la ilaha tu. Apa makna la ilaha? Makhluk ni tak ada ilah sama sekali. Itu maksudnya. Makhluk ni tak ada ketuhanan sama sekali. Makhluk ni tak akan jadi Tuhan sama sekali. Makhluk ni maksudnya apa? Tak akan ada sifat ghani sama sekali. Makhluk ni apa? Makhluk ni fakir. Jadi makhluk tak akan ghani sama sekali. Makhluk tak akan boleh menunaikan hajat sama sekali. Makhluk tak akan boleh memberikan mudarat, munafaat sama sekali. Oh. Dia punya statement dia macam tu. Wajib nafi. Wajib nafi apa? Wajib kita nafikan daripadanya daripada makhluk. Makhluk takkan ada ilah sama sekali. Itu yang kalau dia punya apa detail dia, macam mana detail dia? Bab zat, bab sifat, bab perbuatan, bab pemilikan. Umumnya makhluk fakir. Makhluk takkan ghani. Ulang tu pasal 4 angles tu. Baik, wajib kita nafikan daripada makhluk ni. Ketuhanan tu, yang kata ghani tu daripada makhluk. Dengan kata, dengan perkataan. Tu yang kaedah perkataan ni macam mana? Umum kita diajar dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Tadi pun tuan saya kat Tambun, saya terkesan dengan perkataan ada pengurusi masjid itu duduk pangkal sebelah. Dia pun tok dia, ayah dia pun jenis ustaz dan tok guru juga kan. Di Tambun tu ada satu tanah tu yang mak dia wakaf kan untuk buat pondok Darul Furqan 1 ekar. Yang 1 ekar ke yang mana? Tapi ada yang habuan dia kan. Dia kata orang tua dulu buat apa-apa pun macam mana dia nak ajar bagi ke Allah Ta'ala ni supaya tauhid ke Allah Ta'ala macam mana? Lillahi ta'ala. Tu semayang pun kita memang diajar dah lillahi ta'ala tu. Tapi ungkapan lillahi ta'ala tu zaman sekarang ni dia macam dah lenyap. Orang tua dulu apa kan? Lillahi ta'ala. Buat apa ni? Lillahi ta'ala. Tak percaya tanya tengok orang tua kita yang masih ada ni, tuan cuba muamalah dengan dia. Ini terima kasihlah. Lillahi ta'ala. Tuan-tuan kena banyak campur orang tua baru nak perasan nak tu. Saya ingat memang ayat tu, mak ayah kita yang tu. Tak ada apalah kita buat ni lillahi ta'ala je. Lillahi ta'ala. Maksudnya dah duduk di mulut ni lillahi ta'ala. Asal saya nak sebut lillahi ta'ala tu apa? Dia orang ni dah duduk di mulut dah perkataan untuk kata untuk Allah, maksudnya faham dari Allah ke Allah Ta'ala untuk Allah. Supaya ajarkan ikhlas tu, makhluk ni tak ada pasal untuk ke makhluk, untuk aku, tidak. Semua lillahi ta'ala. Nak nafikan daripada makhluk. Hatta daripada aku. Lillahi ta'ala. Yang tu mulut. Dah selesai ke? Tak selesai juga lagi. Mulut ni apa? Untuk latih masuklah hati. Tu dia kata kena nafikan uluhiyah ni daripada makhluk dengan kata dan i'tiqad. Mudah-mudahan dengan sebut lillahi ta'ala tu bukan saja di mulut tapi di hati. Jadi kita kena belajar baliklah zikir apa? Lillahi ta'ala. Ya kan? Aku mengaji ni apa? Lillahi ta'ala. Aku mengajar ni apa? Lillahi ta'ala. Aku main masjid apa? Lillahi ta'ala. Pasal kita sebut kita tahu semua kita punya ajar, ulama kita ajar lafaz-lafaz niat macam mana? Lillahi ta'ala. Nawaitu shawma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala.
Lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saja saya nak ungkap tu, saya nak berbohong kat saya enggak sebenarnya tu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okay. InsyaAllah sebut mulut macam mana? Dia akan turun nanti. Dah belajar dah. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Praktikal. Pandai. Alhamdulillah. Dan nak praktikal hati macam mana lagi masuk hati? Tiba-tiba boleh masuk hati ke? Tak boleh. Apa praktikal dia? Zikir. Mulut. Zikir mulut. Lepas tu, fikiran. Milik Allah, milik Allah, milik Allah. Dah biasa dengar mulut, dah biasa sebut. Mudah-mudahan, mudah masuk hati. Ni memang itu latihan kita. Memang latihan kita. Memang dilatih. Satu, kita kadang-kadang nak jadi patriotik, suruh nyanyi lagu patriotik. Tak ada, tak faham. Pernah dengar lagu ni? Inilah barisan kita yang ikhlas. Nyanyi sikit Ustaz. Pernah dengar lagu tu? Bila dengar lagu tu macam mana? Hoi. Macam tu yang kadang-kadang nak memarakkan balik semangat patriotik. Inilah barisan kita. Lagu tu boleh kata sejak dulu kita dengar kan? Lagi apa? Anak kecil main api, terbakar hatinya yang suci, air mata darah. Kalau kena PL apa? BTN punya dulu punya apa panggil? Biro Tata Negara punya tu kursus panggil tak? Kursus BTN lah. Macam itulah lagu yang dia ungkap. Saya tak pernah hafal dulu, hafal. Air mata darah. Lupa lah. Bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Bumi dipijak milik DAP. Indahnya bumi kita ini. Saja kan saya nak cerita apa? Sebab mai sebut di mulut tu. Ni. Siap. Habis-habis nyanyi lagu Cina kalau saya tak tahu lah. Cuma Chong Xiao Shang. Itu saya tak tahu. Okey, cukup. Saya dah masuk dalam lagu tu sikit. Tapi tujuan sebut mulut tu nak buat apa? Mak latih. Pula tu bukan saja sebut tapi sagi ayun tangan juga lah. Misalnya lah. Nak buat apa semua tu? Tujuan dia supaya latihan sebut ni mulut supaya jatuh dia nanti. Jatuh dia dibiasakan. Tu yang kita kalau di Sepah kita syariat apa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca Quran. Wa ufawwidu amri ila Allah. Sebut tambah pula rajin baca Quran. Rajin baca. Walaupun tuan-tuan tak faham makna apa dia? Baca ya. Dalam Quran tu semua sebenarnya latihan untuk tauhid Allah Taala. Ada benda yang kita sebut tak sengaja buat. Alhamdulillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalam pada tu sebenarnya kita duk latihan mulut ni duk sebut tauhid kau salah. Kalamullah tuan-tuan. Ajarkan dia. Satu kalau tak ada tu khas zikir. Dah. Alhamdulillah. Tak buat Allah. Bersama dengan zikir tu, zikir. Jadi latihan tu yang disebut, tu yang qaulan wa akhdan. Saja syarah ke situ. Pasal kita nak capai ni tauhid. Disiplin diajar oleh ulama kita macam tu. Baik. Firman Allah Ta'ala. Ayat Quran nak mendalikan tauhid ni kita kau salah. Apa dia? Cuma yang ni terjemah. Kalau ayat asal dia, qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad. Ditulis kalau kita belajar sikit, kenapa duk wahai Muhammad ni? Pasal ayat Quran ni asalnya force tu bukan force, dihadap kepada Nabi Muhammad. Satu panggil ya Muhammad, qul tu asalnya wahai kamu kan. Terjemah tu pun saya sebut itulah. Kamu maksudnya kamu qul, asal sebut apa? Qul, katakanlah. You must say this. What? Allahu ahad. Disuruh buat apa lu? You must say this. Qul tu maksudnya you must say this word. Qul. Perintah kat siapa tu? Kat Nabi Muhammad. Kat Nabi Muhammad kalau ikut dah tauhid belum? Untuk buat apa suruh sebut qaulan. Sebut perkataan tu. Qul huwallahu ahad. Huwa ahad. Ahad. Itu yang sahabat dapat ahad tu. Ahad.
ahad, ahad. Kena seksa pun ahad, ahad, ahad. Kita ahad saja, entah mulut je. Macam mana pun, sebut je. Sebut je. Macam mana pun, nak isi dia, majlis macam ni lah, mengaji lah. Allahu Akbar. Terjemahnya apa? Allah tu Esa. Dia tolong syarah untuk kita. Esa tahu mana? Zatnya. Lagi dah asa pada sifatnya. Dah asa pada af'al. Jadi di syarah tu, Qul huwallahu ahad macam mana? Fi zatihi, fi sifatihi, fi af'alihi. Orang Ta'ala asa pada zat macam mana? Dia saja yang wujud. Sedia wujud. Kekal wujud. Kita asal tak wujud. Allah wujudkan kita. Allah kekalkan kita. Jasad pun mati. Roh tak mati. Roh tak binasa. Roh tak binasa selama-lamanya. Siapa bagi kekal? Allah yang kekal. Allah kekal hakiki. Allah kekal akli. Kita kekal aridi. Allah yang bagi kita kekal. Jadi yang ahad ni siapa? Allah. Zat Allah. Sifat. Allah yang hidup. Kita asal mati. Ni hidup. Allah lagi hidup. Ni mati pun. Mati. Roh kita tak mati. Jasad je mati. Esok dihidupkan balik. Dihidupkan roh. Roh memang hidup. Siapa kekalkan roh tu hidup? Allah yang hidup. Menghidupkan roh kita. Dia memang hidup. Huwal hayyul qayyum. Dan dia bukan saja hayyun, dia al-muhyi. Dia yang menghidupkan kita. Bila dia yang menghidupkan, kita ni dihidupkan. Jadi nak faham apa? Tauhid kat Allah saja hayat kat dia. Kita ni, dia bagi hayat kat kita. Sifat. Kan? Bagi contoh satu ya, sifat tu. Af'al lah. Allah saja yang ada daya upaya. Kita ni apa? La haula wa la quwata illa billah. Tu. Ahad. Ahad. Zat, sifat, af'al. Disyarahkanlah ayat Quran tu. Lagi. Ayat Qurannya. Yang tu qul huwallahu ahad. Lagi. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Terjemah dia. Dan firman Allah Ta'ala lagi, jikalau ada di dalam kedua tujuh petala langit dan bumi, ada ketuhanan lain daripada Allah Ta'ala. Kalau antara langit bumi dan antara keduanya, ada ketuhanan lain. Langit bumi itu tak masuk ke arash kursi. Masuk sekali lah weh. Yang disebut ulama, disebut langit bumi je pasal apa? Itu je yang kita boleh nampak pun. Bawah tengok bumi, atas tengok langit. Arash nampak? Kursi nampak? Lauh mahfuz nampak? Langit pun bukan nampak langit sebenarnya. Nampak apa? Nampak biasan cahaya je. Nampak atas je. Bukan nampak langit pun. Langit. Tak ada mata kita kau payah nampak langit. Nak nampak bintang pun payah. Bintang ni belum sampai langit pertama pun. Bintang ni semua perhiasan langit. Tak sampai langit lagi. Okey. Saja nak sebut. Tang kata, langit dan antara keduanya, kalaulah ada ketuhanan selain pada Allah Ta'ala. Jadi apa maksudnya? Ketuhanan ni tak ada lain melainkan Allah saja yang ada ketuhanan. Kalau ada ketuhanan selain pada Allah Ta'ala, apa jadi? Nescaya binasa keduanya. Nescaya langit bumi binasa. Bila langit bumi binasa, apa lagi binasa? Antara keduanya pun binasa. Kita duk binasa ke tak binasa ni? Tak binasa. Untuk tak binasa, apa maksudnya? Maksudnya ketuhanan ni satu ya. Allah saja ilah. Allah saja ghani. Makhluk, selagi nama makhluk, fakir. Siap. Fakta ni nak ambil itu. Lagi. Dan lagi firman Allah Ta'ala. Yang ni ayat yang seterusnya. Wa qala ta'ala wala tattakhidhu ilahaini itsnain wala tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid. Lagi firman Allah Ta'ala, jangan kamu ambil akan dua Tuhan. Ada benda maksud kita dah faham dah. Jangan ambil dua Tuhan, maksudnya ada dua Tuhan. Tuhan Allah, ada Tuhan satu lagi. Tapi atas maksud ilahain, dua Tuhan tu apa? Jangan duk anggap ada Allah dan selain pada Allah Ta'ala. Kalau sebut dua Tuhan mana? Ketuhanan yang kita dah bicara tadi. Ketuhanan di sudut zat, sudut sifat, sudut af'al. Ketuhanan tentang mana? Tang duk rasa ada selain pada Allah Ta'ala yang ghani. Duk rasa makhluk ni tak duduk martabat fakir. Duk rasa makhluk ni ada makhluk yang boleh menghanikan kita, mengkayakan kita, mencukupkan kita, memberikan sesuatu pada kita,
manfaat, memudarat yang kita. Duk rasa pada makhluk, ada sesuatu pada makhluk macam tu. Itu istilahnya ittikhazu ilahain. Ataupun ittikhazu ma'budain. Ambil dua Tuhan. Nama. Tak mana Tuhan? Ketuhanan tu. Dua Tuhan, kita tak kata ni Tuhan, tak ada. Tapi kita ada rasa ketuhanan. Ke Allah satu ketuhanan, dekat makhluk satu ketuhanan. Minum air, duk rasa ketuhanan ke air macam mana? Ada air, air berdiri sendiri, air boleh hilangkan dahaga. Tu istilahnya ketuhanan ke air. Satu kita akidah, syarah kat kita, apa dia? Api. Api tak boleh menganguskan. Allah yang mengangus. Api tak boleh ada perbuatan mengangus. Pasal tak boleh ada ketuhanan ke api. Kita selalu ketuhanan kat perbuatan lah banyak. Tu api. Pisau. Walaupun tajam. Tajam hebat macam mana pun. Macam mana? Pisau. Tak boleh memotong. Yang memotong, yang memutuskan Allah. Pisau bukan motong. Pisau ni laluan memotong. Hujah kita tauhid kita sebut apa? Kalau api boleh mengangus, nescaya Nabi Ibrahim hangus dah dalam api. Kalau pisau boleh memotong, tentu Nabi Ismail matilah kena potong, disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Air tak boleh melemaskan. Yang melemaskan, yang mematikan Allah Ta'ala. Kalau kata air melemaskan, tentu dah lemas Nabi Yunus dalam perut ikan. Itu belajar bab akidah tu. Yang tu bab akidah belajar bab Nabi Rasul. Nabi Rasul khas macam tu je ke? Tidak semua. Atas nama makhluk, letakkan makhluk tempat makhluk. Jadi jangan ada dua ketuhanan yang kita faham. Ketuhanan pada Allah Ta'ala, ketuhanan pada makhluk. Jadi nak nafi tu apa? Nak nafi ketuhanan tu lah. La ilaha illallah. Takkan ada bersifat ketuhanan ni selain pada Allah Ta'ala. Tuhan atas dua sifat ciri besar tak? Istighna ilahan kulli ma siwahu, iftiqar kulli ma ada ilaihi. Mesti ketuhanan ni tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Atas bahasa pendek saya sebut tadi, Allah saja ghani, makhluk ni fakir. Duk rasa makhluk ni ada ghani. Tambah pula kita kaya tak? Duk rasa aku orang kaya. Akulah orang yang antara terkaya dalam kawasan ni. Habis ya? Ningkuplah ni. Ningkuplah kita. Bahkan tak rasa kaya pun, tapi duk rasa aku ada sesuatu tak? Tak rasa pun Allah jadikan aku. Kayalah namanya tu. Pasal duk rasa aku dah tak berhajat ke orang Ta'ala. Duk hajat apa? Duk rasa hajat kat duit, duk rasa kat rumah, duk rasa hajat kat kerja, duk rasa hajat kat kelapa sawit, duk rasa hajat dekat berniaga, duk rasa hajat dekat halak, duk rasa hajat dekat ayam, duk rasa hajat dekat mengajar, duk rasa hajat kat anak murid. So, masing-masing punya tempat lah, tak sama kan? Saja sebut ayam tu, toki ayam ada, toki sawit ada, toki salak ada. Contohlah, toki ikan tu ada. Toki ikan ada, toki ayam ada, toki baju Melayu ada, toki kopiah ada. Ada yang tak jadi toki apa-apa, jadi toki pun. Contohlah kan. Maksudnya apa? Ada mak bapak aku, lega lah aku, mak bapak aku ada. Kan? Aku tak ada mak bapak pun. Ada adik pencen aku tu, ada pencen kau. Duk rasa pencen kau yang mengkaya dan mencukupkan kau. Bukanlah maksudnya buang semua tu. Tak. Tauhid ni tak membuang makhluk. Tauhid tu makhluk ialah makhluk. Mengisbatkan makhluk pada dudukan makhluk. Makhluk ni fakir. Jangan sampai makhluk ni disisbatkan uluhiyah pada dia. Dia punya disiplin ilmu tu je tu. Apa? Uluhiyah ni Allah saja. Jadi ada pencen, biarlah pencen tu. Tak nak pencen tu bagi saya. Contoh kan. Tapi jangan faham pencen ni lah mencukupkan aku tak. Ambil pencen tu apa? Allahu merilia. Allah ni cukupkan aku. Duit ni apa makhluk dia? Dia aku ni pun pegang amanah je. Belanja kan. Ni tempat mengaji, ni tempat aku, ni nafkah aku, ni untuk aku, ni untuk rumah, ni untuk Rafi, untuk ayah. Ni kebulan. Apa? Allah yang cukupkan semua. Dia dah bagikan aku azali lagi hak ni. Yang ni laluan je. Aku nampak macam kat dia. Padam dengan semua tu daripada makhluk. Macam mana? La ilaha illallah. Inna allaha huwar razzaq. Allah Ta'ala ni, dialah sebenarnya pemberi rezeki. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang kemas, kukuh. Tempat kejap, tempat rojok kita semua, tempat bertaut kita semua. Allahul musta'an. Pasal apa? Dia ghani, makhluk ni fakir, duit fakir. Nak rasa tu lah tuan-tuan, yang kena zikir banyak. Lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saja saya nada kuat sikit tu, pasal apa nak jekah kat saya tu. Allahu akbar.
Saya tengah faham ni sebut tuan-tuan best. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya duduk tempat ngajar saya tahu lah kan. Pasal bila ngajar ni orang taklah dia bagi faham apa benda yang kita tak faham, kita duduk jadi pelajar. Pelajar satu hal pula. Ada benda pula kita faham dengan pelajar yang kita tak dapat masa kita mengajar. Dengar elok saya sebut tu. Saya duduk dua-dua keadaan tu. Mengajar dan belajar. Ada tempat sedap mengaji lagi daripada mengajar. Aku kalau boleh aku nak dengar dia cakap apa. Kalau ada orang yang boleh sebut benda macam saya sebut ni, kalau boleh saya nak dengar dia cakap apa. Saya dengar tu lagi sedap daripada saya mengajar. Saya mengajar ni kadang dia emosi je. Bukan daripada arif saya. Tapi pasal orang kata apa, panas bahasa kata-kata Tok Guru duk sebut kat kita tu. Bahasa saya ngaji pun Tok Guru sebut itu. Panas bahasa dia sebut tu. Masih panas lagi kata-kata Tok Guru tu. Riang-riang dengar di telinga tu. Hak tu lah awak muntahkan balik dengar cerita pada orang. Hak kita sendiri tak ada lagi pun. Daripada Tok Guru punya tu, muntahkan balik je. Kita bukan ada apa-apa pun. Laluan je kita ni. Kan? Jadi nak kata apa? Yang tu saya sebut kat tuan-tuan tu. Tapi bila sebut tu, kalau ada rasa, tu yang jekah kuat sikit tu. Allahu Akbar. Aku ni pun, fakir. La ilaha illallah. Tenggelam dengan kita. Jangan ambil ada dua ilah. Jangan ada faham dua ketuhanan. Tu wala tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahid, kata dia. Sesungguhnya Tuhan itu Tuhan yang asa, zat, sifat, af'al. Kalau kut banyak-banyak tu tuan-tuan bawa satu dah lah. Katalah susah nak bawa zat, sifat, af'al. Jadikan prinsip la haula wala quwata illa billah. Ambil perkataan tadi. Apa dia? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi zikir kita. Dia memang kena ada satu zikir yang untuk praktikal kita. Saya sebut ni, tuan-tuan ambil mana satu, kot tuan-tuan dah ada tuan-tuan punya sendiri, untuk tuan-tuan nak boleh bawa tauhid tu, it's up to you. Saya boleh sebut apa yang sekadar saya punya, apa yang saya pernah lalu, yang tu lah kan. Saya share yang tu, atas kita nak guru khas, kita tambah ada guru khas, dia punya tunjuk ajar tu satu hal, saya muntahkan apa yang setakat saya pernah belajar, gitu lah. Ketahui lemo bahawasanya adalah la ilaha illallah itu terkandung atas nafi dan isbat. Saya sebut dah sekali lalu. Nisbah kitab aku nak jumpa. Macam mana pun bila jumpa dalam kitab, ada seriously lah. Lain kali kita tahulah apa benda nak nafi, apa benda nak nisbatnya. Pasal kadang-kadang kita dengar sekali lagu nafi sebat. Benda nafi sebatnya. InsyaAllah jumpa tu. Next chain coming soon. Next chain pun hari tu sorry tak boleh. Saya ada terlupa khas mention tu. Kot cikgu perasan saya duk rasa macam nak beritahu secara personally lah, kata saya tak boleh datang 2 minggu sudah tu. Jadi kalau ada yang tuan-tuan tertunggu-tunggu, sorry lah. Kalau dah dimaklumkan memang saya tak datang tu, tak apalah. Saya tak tahulah keadaan tu. Tapi kalau duk tunggu kata mana ni tak datang, rupanya saya pasal ada ke Selangor itu, jadi tak boleh datang itu. Jadi next change coming zone ni, kita punya jadual kalau ikut, selagi tak dimaklumkan tak ada tu, adalah kan kita punya janji tu asalnya tu. Jadi kalau saya tak beritahu dengan sebab tu tuan-tuan datang, I'm very sorry. I'm very sorry. Pasal ada terlepas pandang saya sikit itu. Maaf di atas kecuaian saya. Wallahu a'lam. Ada soal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri baitika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim min anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.